Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lis-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an birahmatihi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyil asqam wa la siyama qaruna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari Jumaat yang barakah dan mulia hari ini, hari yang ke-11 insya-Allah, malam ni malam yang ke-12, kita akan bersama dengan Al-Quranul Karim pada ayat-ayat tarawihnya yang akan dibaca oleh imam bagi masjid-masjid yang mendirikan akan solat tarawih dan juga dapat membaca juzuk-juzuk daripada Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Malam ini kita bersama dengan juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 ni mengandungi surah Hud dan juga surah Yusuf. Dua orang nama Nabi, nama Rasul. Sebelum ini kita bersama dengan surah Yunus. Surah Yunus, lepas tu surah Hud, kemudian surah Yusuf. InsyaAllah ta'ala, pada yang masa mengizinkan kepada kita, kita akan bayan atau memberi penjelasan ayat-ayat pilihan daripada dua surah ni insyaAllah. Surah Hud ni yang mula daripada ayat yang ke-6, iaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni Allah Subhanahu wa taala dia menjelaskan bahawa tidak ada kejadian dia mereka Allah Ta'ala tu wi riayah, wi perhatian dan wi rezeki, terutama manusia dan binatang-binatang. Wa ma min dabbah, tiada ada suatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, dabbah yang merakak di bumi, ikutlah menatang gapo dia merayak, dia mengakak di atas bumi Tuhan ni, maka illa 'ala Allah rizquha, kecuali Tuhan tu menanggung rezekinya. Tuhan sanggup beri rezeki kepada dia. Dia tak laparlah. Tidak ada yang tidak ada rezeki, kecuali Tuhan tentukan tetap bagi mereka itu rezeki supaya mereka dapat hidup. Supaya kita lah manusia ini Tuhan buat misal kata dabah binatang yang merangkak di bumi. Maka manusia yang berjalan, yang hidup atas bumi ini, maka mereka juga Allah sediakan kepada mereka rezeki. Jadi kita tu mendapat peraman daripada Allah. Allah jadikan seseorang manusia, kecuali Allah akan beri rezeki kepada mereka untuk mereka buat bekalan atas dunia ini. Kerana dunia ini tempat mereka hidup, dan Allah Ta'ala suruh mereka itu bekerja, beramal, dan Allah Ta'ala pula akan memberi balasan kepada mereka di hari akhirat nanti. Dalam surah Hud ni banyak Allah Ta'ala dia sebut dia sebut nama Nabi-Nabi. Sebanyak ni orang Nabi semua sebut dalam surah Hud ni. Hud sendiri pun nama Nabi, salah seorang nama Nabi daripada Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Nabi-Nabi yang disebut dalam surah Hud ni iaitu satu Nuh,
Nuh ni daripada ayat 25 kepada sampai pada ayat 49 semua. 24 ayat bicara kepada Nabi Nuh. Kerana setiap orang Nabi ni yang menghadapi cabaran daripada kaum-kaum dia. Rintangannya, perkara yang menyakiti kepada mereka itu yang dilakukan oleh kaum-kaum mereka. Bila mereka itu menjalankan kewajipan dakwah, seru, ajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidnya, jangan syirik, jangan kufur, maka mereka menghadapi berbagai-bagai macam-macam perkara yang menyakiti hati, kadang-kadang tubuh badan kata, bukan saja hati. Jadi Nabi Nuh banyak disebut dalam Quran, dan satu surah daripada Quran nama Suratul Nuh, dan surah Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan dakwah Nabi Nuh, bagaimana manhaj dasar dakwah Nabi Nuh, maka disebut dalam Suratul Nuh. Dalam Suratul Hud ni disebut juga tentang dakwah dia. Nanti kita dengar setelah lagi insya-Allah taala. Yang keduanya disebut Nabi Hud bersama kaum dia, kaum Hud, kaum apa? Ad. Hud ni Nabi Hud dia dihantar kepada kaum dia Ad, iaitu Allah Taala sebut pada ayat 50 sampai ayat 60, 10 ayat semua. Kecek Allah bicara masalah Nabi Hud. Kemudian Nabi Saleh, kaum dia Samud. Tu. Perkataan Samud kita selalu dengar dalam Quran. Bila kita baca Quran, terutama kita baca habis, kita akan temulah kelimuh atau perkataan Samud. Allah Ta'ala bicara tentang Saleh ni dengan Samud ni, iaitu pada ayat 61 sampai 68. Kecek masalah Nabi Saleh. Jadi 7 ayat. Tu tak banyak 7 ayat. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat pada ayat 99 sampai ayat 83. Tu berapa ayat semua? 14 ayat semua. 14 ayat semua. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula seorang Nabi lagi, iaitu Syuaib. Nabi Syuaib ni disebut pada ayat 84. Sampai 95, sebanyak 12 ayat. Kecek Nabi Syuaib, dan kecek gapo cabaran atau halangi penentangan daripada kaum Syuaib. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala sebut Nabi Musa. Nabi Musa ni kita tahu bahawa Allah Ta'ala utuh dia, hantar dia kepada Firaun, kepala jahat lah. Firaun ni terkenal orang yang paling jahat, paling bengis, paling ganas sekali, kerana dia lawan Allah Subhanahu wa taala, mengaku jadi Tuhannya, dan lawan Nabi Musa sampai dia nak bunuh Nabi Musa. Dan dia tu Firaun ni bunuh anak-anak lelaki. Dia takut bila anak mari besar sikit lagi, rebut takhta dia, kerajaan dia, maka dia bunuh anak-anak lelaki dan tinggal anak-anak perempuan yang hidup tak mati. Ni Allah Ta'ala bercara pada ayat 90 ni sampai 99, 3 ayat yang sini tak banyak, tapi cerita Nabi Musa pun banyak juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam beberapa surah daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, kita temu dah. Baik, kita mari tengok bagaimana Nabi Nuh Allah Ta'ala sebut dari Quran apa kata, iaitu ayat yang ke-25 sampai ayat 49. Ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala dia isytihar cara rasminya, perekat tangkan dia panggil cara rasmi bahawa Nuh ni adalah seorang rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya.
Utus ni makna hantarlah bangkit Nabi Nuh kepada kaum dia. Satu kaum, dia tak panggil umat dak. Nabi-nabi dulu banyak ke panggil kaum-kaum belaka sebab bilangan mereka itu tidak banyak. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilangan dia adalah banyak. Maka dipanggil ummah. Jadi secara resminya Tuhan menegaskan bahawa dia telah utuskan Nuh sebagai rasul. Gapo tugas dia, kerja dia, inni lakum nazirum mubin, sesungguhnya aku ni seorang rasul pemberi amaran yang nyata. Amaran ni wi teguh, wi jaga, wi peringatan kepada kaum dia. Jangan panggil kufur kepada Tuhan yang menjadikan mereka. Jangan menolakkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersyirik kepada Allah. Itu di antara inzar daripada Nabi Nuh. Inzar Nabi Nuh sifat dia mubin, yang sangat nyata jelas. Tak ada kata kelabu-kelabu, tak ada kata kesamaran, dak, jelas, nyata jelas. Di antaranya iaitu alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Bahawa jangan kamu beribadat kecuali Allah saja. Ini dasar bagi segala nabi, semua nabi-nabi bawa dasar ni belaka. Dasar alla na'budu illallah, bahawa kita tidak beribadat, memperhambakan diri kecuali kepada Allah saja dengan ikhlas, tidak bersyirik, tidak bersekutu dengan dia. Ini dasar bagi setiap orang rasul dan nabi, membawa kepada umat dia, kaum dia, supaya mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersyirik. Satu inzal lagi iaitu inni akhafu alaikum azab yaumin alim, kerana sesungguhnya aku bimbang, takut atas kamu tu azab pada satu hari yang sangat pedih. Tu iaitu hari pembalasan. Hak itulah hak besarnya inzar setiap orang nabi, kerana takut bimbang terkena, ditimpa oleh kaum dia, ditimpa atas kaum dia azabun alim, azab yang sangat pedih. Azab ni tak ada, hak sifat dia rengeh tak ada. Semua alim, azim, syadid, walis, Allah. Pedih bersangat, muhin, menghinakan, kasar, keras, syadid bersangat. Itu sifat-sifat bagi azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tak ada kata azabun khafif, azabun qalil, azabun yasir, tak ada. Rengeh, mudah, sikit, tak ada. Kemudian kita pergi pula kepada Nabi Nuh, yang mana dia tu bersama dengan bersama dengan kaum dia. Bila kaum dia tu menetai lawan, tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dia suruh Nabi Nuh tu buat bahtera. Bahtera ni mana buat perahu, buat kapal lah. Ni satu perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya seorang nabi dari kalangan nabi-nabi dia tu buat kapal, buat perahu. Tujuannya untuk nak menyelamatkan diri daripada azab Tuhan di atas dunia ni. Azab Tuhan bukan di akhirat saja, kena ingat molek bahwasanya azab Tuhan ni di atas dunia lagi, dengan berbagai-bagai azab. Sama ada tufan, gelombang, ombak, tsunami, gempa laut, gempa bumi dari laut dan sebagainya. Lalu Tuhan kata wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Nabi Nuh, buatlah bahtera dengan jaga serta kawal kami.
dan dengan panduan wahyu daripada kami. Bukan lak Nabi Nuh buat ikut gerak, ikut kemauan, tapi Tuhan dia jaga. Buat lagu ni jaga daripada orang-orang yang nak buat jahat kepada Nabi Nuh. Bila dia buat perahu tu, maka dia selamat berjaya dia buat perahu. Lepas tu dia buat perahu pun lagu mana buat kapal. Wasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jadi ketika Nabi Nuh membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali satu puak daripada kaumnya, puak debel-debel lalu tempat Nabi Nuh duk buat perahu kapal tu, sakhiru minhu, dia mengejek-ngejek, menganyi, buat gapo perahu ni, buat perahu atas darat, bila nya nak boleh belayar, bila nya nak boleh berlari dalam atas darat, apa tak buat di tepi laut. Ini jauh daripada laut, jauh pada sungai, bagaimana perahu nak lacak lagi, nak belayar lagi. Itu salah satu di antara kata-kata yang mengejek-ejek kepada Nabi Nuh alaihissalam daripada kaum dia, sebahagian daripada kaum dia. Lalu Nabi Nuh kata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum, kalau kamu tu mengejek-ngejekkan kami, maka kami juga nak mengejekkan kamu. Tu maknanya balah top panggil, reaksi balah. Sama mengejek lah, kalau mengejek kita mengejek ratik pada yang dia mengejek. Tu fasawfa ta'lamuna man ya'ti 'azabun yukhzi wa yahillu 'alaihi 'azabun muqim, maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan datangnya azab yang menghinakan dunia ni, tidak mereka kamu saja. Kemudian kita tengok pula cerita Nabi Nuh pada ayat 41. Nabi Nuh dia kata, Allah Ta'ala perintah kepada dia, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ketika itu berkata Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, naiklah kita kepada bahtera ni, ajak orang beriman. Orang tak beriman tak ada kena ajak, kerana tunggu Tuhan nak turun bala atas mereka, itu tunggu azabnya. Mari kita naik bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah bergerak lajunya, wa mursaha, dan berhentinya. Semua pakai dengan nama Allah. Bila perkara yang baik, terutamanya nak naik, kita nak naik kereta, naik motor, kereta api, naik kapal tubat, naik gapo saja kenderaan, sama ada kuda, sama ada unta, maka kita baca bismillah. Ini bismillah aja tak apa dah. Supaya kita tu tanda kata kita ingat kepada Allah. Satu, ingat pada Tuhan wi nikmat, Tuhan jadikan kenderaan untuk kemudahan kita. Yang keduanya, kita boleh naik, alhamdulillah, yang mana Tuhan wi kemudahan dan wi nikmat dia kepada kita. Bila begitu, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka ke dalam ombak seperti gunung ganang, ombak besar mari. Tu ombak besar mari. Lalu Nabi Nuh dia ingat kepada anak dia. Anak dia adalah salah seorang daripada keluarga dia juga, dia ingat. Sebab anak dia tak seturut dia, anak dia deraka kepada dia. Lalu dia kata, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, belahnya Nabi Nuh kesian kasih, kerana anak ni adalah buah hati. Buah hati bagi seseorang bapa dan seseorang ibu. Bila anak tu jauh daripada landasan dasar yang dibawa oleh ibu, oleh bapa, maka dia rasa kata sia belah kepada anak. Nak bela dah, didik dah, tapi tak seikut, dia deraka lagi.
tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Irkam ma'ana. Mulanya ayat ni sebagai seorang bapa, bila anak tu menyeleweng, anak tu panggil kere, anak tu tak molek akhlak dia, nakalnya panggil dia, maka panggillah bersama, mari atas dasar yang kita duk jalan tu. Syaratnya bapa tu duduk dalam landasan Allah Subhanahu wa taala, maka panggillah anak supaya bersama-samanya. Jangan bersama orang kafir, kerana orang kafir tidak beriman. Orang kafir kufur-kufur ni lawan iman, maka orang kafir dia tidak hidup dalam kebahagiaan di akhirat nanti. Tak ada faedah dia pakai akhlak orang kafir, perangai orang kafir. Lepas tu anak dia jawab, anak dia baikkan juga jawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak pergi berlindung, nak pergi cari tempat tak sewi kena gapo, tak sewi kena banjir, supaya dia tak tenggelam. Maka dia kata aku nak pergi cari bukit, nak berlindung daripada ditenggelamkan oleh air. Itu nak ayat kata anak kadang-kadang dia tu tak suka dengan ibu bapa dia. Sebenarnya Allah Ta'ala jadi anak tu gapo dia? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap orang yang baru anak, budak-budak baru anak, maka dia tu berada di dalam fitrah suci, bersih molek dalam Islam, dalam tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana syaitan itulah yang mana menyeleweng mereka, hingga mereka menjadi orang seperti orang Yahudi, jadi orang seperti orang Nasrani, jadi orang semacam orang Majusi, jadi orang sebagai orang musyrikin. Di segi perangai-perangai mereka itu dan gerak-geri hidup mereka itu. Allahu Akbar. Inilah tanggungjawab seorang bapa terhadap anak dia. Dia kena panggil, dia kena royak supaya naik atas kapal Safinatun Najat, dia panggil, iaitu kapal membawa keselamatan, untuk nak selamatkan diri daripada azab Allah Ta'ala di atas dunia ini. Kita sepatutnya juga learning, kita duduk dalam suasana azab Allah. Azab Allah dengan penyakit COVID, bala dan musibah yang Tuhan turun kepada umat manusia. Kerana ada di kalangan umat manusia deraka, ada di kalangan manusia yang mana mereka itu melakukan maksiat di atas dunia ini dengan berbagai-bagai maksiat. Maka Tuhan nak turun bala, walaupun orang zalim tak ramai, tapi bila Tuhan turun musibah, ia akan meratai, dia kena belaka banyak ke orang-orang di atas dunia ini. Maka seperti inilah kita nak tengok hari ini. Maka di negeri kita pun kau menambah sehari ke sehari. Macam hari ni 2,000 lebih hari ni. Kemarin 1,000 lebih ya. Hari ni 2,000 lebih. Korap Sam, pusingnya masa yang ketiga ni, kau rasa bahaya kepada umat manusia, terutama kita di negeri Thailand ini. Oleh itu mari kita pakat jagalah. Orang jaga, maka Tuhan jaga dia. Wa man yatawaqqah wa man yataqarra syarr, siapa dia yang dia tu ingat daripada kejahatan, nescaya Tuhan jaga dia. Mari pula kita kepada Hud pula. Tu Hud ni iaitu pada ayat 50 dan 60. Tu Nabi Hud, Allah Ta'ala dia hantar kepada satu golongan nama dia Ad. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka, iaitu Nabi Hud. Nabi Hud. Jadi Tuhan royak atas saudara.
Yang pentingnya persaudaraan ada beberapa bahagian. Satu, persaudaraan di kalangan orang-orang Islam daripada keluarga, adik, kakak, itu panggil saudara. Di segi nasab keturunan. Yang kedua, saudara antara sesama orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang tiga, kita saudara dengan manusia. Dalam arti kata persaudaraan kemanusiaan. Sama-sama manusia, kerana manusia ni adalah satu makhluk yang Tuhan mulia, lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi persaudaraan walaupun tu seteru, Tuhan tahu dah kata ni akan menjadi musuh kepada Hud, tapi Tuhan panggil gelar dia pula akhahum, saudara mereka itu. Bila saudara ni rasa nak buat baik, rasa nak tolong, kekurangannya hak molek sekalinya iaitu nak tolong supaya selamat daripada azab seksa sama ada di dunia maupun di akhirat, iaitu dengan dakwah ajak mereka itu beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah, dan tinggal syirik, tinggal kufur, tinggal maksiat-maksiatnya. Qala ya qaumi ibudullah, itu dasar siap orang Nabi. Ya wahai kaumku, mari kita beribadat kepada Allah. Ibadat ni asah dalam dakwah setiap orang Nabi. Setiap orang Nabi selain pada tauhid, dan ibadat juga makna tauhid. Sebab apa? Ya qaumi ibudullah, sembah Allah. Kalau sembah muka lain panggil syirik, bukan tauhid. Ibadat dengan akidah ni ada hubungan rapat. Bila akidahnya tauhid, maka ibadat pun tauhid juga. Itu sama-sama tauhid, sama-sama berhajat kepada tauhid, iaitu mengesahkan Allah, tidak syirik, tidak sembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ibadat. Kita juga, Nabi kita suruh kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pun dia beritahu dah tujuan hidup kita di atas dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Disebut dalam Quran, tidak lain dan tidak bukan yang aku jadikan kamu adalah supaya kamu beribadat kepada aku. Maka ibadat itu adalah asas hidup kita dan tujuan hidup kita. Dan kita beribadat selama mana kita hidup di atas dunia ini sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah sehingga datang kepadamu yakin, iaitu mati. Allahu akbar, masya-Allah. Tidak ada hari nak lelah, tidak ada hari nak berehat daripada kita mengerjakan ibadat kepada Allah. Kalau berehat pun berehat kerana Allah, ibadat juga. Kalau kita tidur kerana Allah, berehat juga, panggil ibadat juga kepada Allah. Itu dasar yang dibawa Nabi oleh Nabi Hud kepada kaum Ad. Kemudian Allah Ta'ala jawab kelebihan istighfar dan taubat. Daripada dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad, di antaranya perintah suruh yang dibawa oleh Nabi Hud kepada kaum dia, iaitu wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Pada ayat 52-nya, wahai kaumku, mintalah ampun, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, hak jadi kamu tu, beri rezeki kepadamu tu, dia bela kamu tu, dia jaga kamu tu. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubat. Istighfar kena dulu daripada taubat. Istighfar kena dulu pada taubat. Istighfar ni salah satu daripada taubat dah, tapi kita kena taubat pula. Tak cukup dengan istighfar saja, tak sudah, kena taubat kata. Taubat ni mana kita kembali kepada Allah. Tinggal yang mana kita buat benda-benda perkara-perkara yang tidak molek, jahat dan sebagainya, maka kita pergi pada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu di antara lafaz sirah yang kita nak taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Banyak sirah-sirah, lafaz-lafaz untuk kita beristighfar dan juga taubat kepada Allah. Nabi Hud ni dia suruh taubat tu payah royak pula, bukan taubat saja dah. Nah, yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nah, supaya ia menghantarkan kepada kamu, Tuhan kamu tu, Rabbukum, Rabbul Alamin tu, hatta turunkan gapo hujan yang lebat. Hujan ni satu sumber barakah, berkat untuk nak menyuburkan bumi. Tanam-tanam, sayur-sayuran, buah, gapo pokok-pokok semuanya ia perlu kepada hujan, air. Nah, supaya dapat menjiruskan, supaya gapo ni tanaman dan pokok-pokok kayu tu jadi subur. Bila subur dia buah, bila buah boleh makan, boleh jual, boleh nego dengan dia. Jadi yursilis sama ni alaikum ni membawa kepada midrar ni, membawa kepada nak bina ekonomi yang cemerlang, ekonomi yang somdun molek. Ia kena mari daripada ahli penduduk negeri, kaum masyarakat, cumcun sangkum tu, sangkum istighfar, sangkum yang selalu beristighfar kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bagus, comel, indah, baik, dan Tuhan memberi keampunan. Kerana penduduk rakyatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila salah tak kena, dia istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, tambah lagi pula kekuatan yang kepada kamu. Kekuatan kamu ada dah, Tuhan widah, tapi Tuhan menambahkan lagi supaya kamu mempunyai double apa? Kuwah. Tu kuat yang banyak, kuat yang bertambah-tambah. Maka orang kuat ni Tuhan kasih al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun. Orang mukmin yang kuat, kuat segi akidah, pegangan dia dengan Allah, kuat sabaran dia, kuat di segi ilmu dia, kuat di segi ekonomi dia, kuat di segi akhlak dia, kuat dari segi beberapa segi yang lain, maka dia tu lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok pula kepada surah Yusuf. Kita balik kepada surah Yusuf pula. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada surah Yusuf. Surah Yusuf ni surah yang ke-12. Diturunkan di Mekah Makkiyah, ayat 111. Ayat 111 semua. Tu kita dalam majlis ilmu ini kita telah mula dah minggu lepas tu mengenai mukaddimah daripada surah Yusuf. Insya-Allah kita akan dengar pula mulai esok insya-Allah taala daripada surah Yusuf. Jadi surah Yusuf ni satu surah yang menceritakan kisah Nabi Yusuf. Cukup molek satu set tu. Satu surah yang menceritakan tentang cita-cita sakut paut dengan Nabi Yusuf. Dalam surah cukup molek. Kalau kita nak tahu bagaimana cerita kisah Nabi Yusuf, kita baca surah Yusuf. Yusuf tu nama Nabi dah lah. Yusuf ni anak Nabi Yaqub alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf ni dia mempunyai saudara dia, adik-adik dia semua sebelah orang semua. 12 orang dengan dia lah. Sebelah orang daripada mak dia, ibu dia Layya, nama Layya. Lepas 2 orang lagi iaitu Nabi Yusuf dengan Benyamin ni daripada ibu dia Rahil, nama dia Rahil. Jadi semuanya 12 orang.
Jadi cerita dalam kisah surah Nabi Yusuf sangat menarik benar untuk kita mengambil pengajaran bagaimana Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada budak-budak lagi dia. Nah, budak-budak lagi dia setelah budak ni makna dia tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu apa? Yang begitu teruk dia tu. Nah, siapa dia tu hewi dia gapo ni kejayaan dalam hidup dia. Tu. Jadi yang kita kata kisah Nabi Yusuf cukup molek sempurna molek, kita dia disebut dalam satu surah saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam ayat yang ketiga iaitu nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah cerita, sebaik-baik cerita. Allah Taala sebut ahsanul qasas. Jadi turunnya surah Yusuf ni, nah, di riwayat katanya turun di tahun duka cita, Nabi menghadapi penindasan, cabaran, perkara menyakiti banyak-banyak daripada ahli Mekah ketika Nabi itu dia menjalankan dakwah kepada kaum dia di Mekah, kepada umat dia Mekah. Lalu Allah Taala turunkan surah Yusuf untuk nak Nabi itu ambil pengajaran. Katanya Nabi Yusuf ni susah daripada kecil lagi. Nabi kita begitu juga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir mari yatim, tidak ada bapa, ayah dan ibu. Maka bila dia jadi muda pula, dia kerja, kambingnya makan upah dan makan upah ke apa, jadi anak kolim nega hak Siti Khadijah. Itu nak kata susah dia. Lepas tu susah dia pula. Bila dia dipilih jadi Nabi, maka dia menghadapi, baginda menghadapi berbagai-bagai kesusahan, kekerasan, keganasan, kezaliman, penindasan daripada kaum Quraisy. Maka susah pula situ. Pergi kepada hijrah pula susah hijrahnya. Di Madinah pula susah, dia kena berlawan orang-orang kafir, musuh-musuh yang cuba nak menghancurkan Islam dan negara Islamnya. Jadi banyak kali susah. Maka Tuhan bawa mari surah Yusuf untuk nak gaya Nabi, nak jadi contoh kata tak sabar. Nabi-nabi dulu pun susah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ni kita nak ayat cerita dia, katanya dia masa budak lagi. Dia ayah dia Yaqub ni kasih sayang kepada dia lebih pada orang lain. Lalu adik-adik dia tu berdekilah, kerana ayah dia pilih kasih. Tu seorang ayah ni dia tak kasih semua, jarang nak kasih semua, dia pilih tengoklah hak nampak lagu mana ya boleh hak dia. Tapi dia tak buat zalim, tak buat nyanyo, cuma dia lebih sikit daripada orang lain gitu ya. Tahu itu. Tu. Jadi kau budak ni makna kasih oleh bapa ayah ni panggil satu perkara yang besarlah, bahagialah. Siapa-siapa anak kalau pak ayah kasih dekat, seronoklah hidup dia, disayangi oleh ibu bapa, oleh bapaknya. Tapi Tuhan kita suka kata moleklah siapa suk, tapi buat akhirnya dia tu dilepar dalam telaga, tahu dalam telaga. Tu dia ada tahunya, iaitu saudara-saudara dia. Saudara-saudara dia duk tipu. Seperti mana ayah dia ingat dah. Dia kata ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaidan innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Setelah mana Nabi Yusuf dia mimpi, dia kata dia tengok sebelah apa? Sebelah biji daripada bintang di langit, sebelah cuma bilangnya dia. Lepas tu dia tengok matahari dan bulan sujud kepada dia.
Tu mimpi. Mimpi nabi-nabi ni adalah benar, bukan bohong, bukan mimpi daripada syaitan dak. Ini mimpi yang sebenar, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila gitu ya royak pada ayah dia, kata dia mimpi tengok bitas sebelah bitas, dan matahari dan bulan tu wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka itu aku tengok mereka itu bagi aku dia sujud, tunduk, memberi hormatlah, bukan sujud ibadat dak. Lepas tu ayah dia kata tak usah royaklah mimpi tu kepada saudara-saudara kamu. Bimbang takut puak dia tu tipu, buat helah kat tu, helah kat ni. Tu kerana ada syaitan dia menghasutkan akan akan manusia. Tu. Lepas tu pula lepas daripada telaga dah hina lah. Saat ni mulia kerana ayah kasih saya. Lepas dari telaga ni bukan mudah, tahu dia laga supaya nak bunuh dah lah. Laga buruk ni nak mati lah, nak mati. Akhirnya dimuliakan, jadi wazir dia, tu jadi menteri dia. Lepas tu pula dia jadi molek dah, wazir molek dah. Akhirnya dipenjara pula dah. Jadi molek tak molek, molek. Jadi kot tu dah cerita dia tu, masya-Allah. Kalau kita baca bahasa seronok juga tengok. Seronok setara boleh kita ambil pengajaran untuk kita satu syukur kepada Allah, yakin kepada Allah, dan pula sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam penjara pula tak molek duduk dalam penjara. Dalam gok ni molek ke tak? Tak molek. Dalam gok ni nampak kata orang salah, orang tak kena, orang jahat. Tapi akhirnya dia tu dipilih menjadi orang besar bagi kerajaan Mesir. Sukses tu. Mula dengan molek, ayah kasih saya kena. Lepas tu celah-celah tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula lepas penjara tu masuk gok, dia pun jadi Tuhan pilih akhirnya jadi orang besar, orang jadi Rata Menteri Klang ni panggil, keuangan. Dia jaga harta-harta negara dengan cara yang adil, cara yang baik dan serta beramanah. Di atas harta-harta tu tujuannya nak uji rakyat hidup dalam mewah, bahagia, senilai dan aman damai dan juga makmur. Itulah lebih kurang hari ni yang kita dapat pilih beberapa ayat dan secara umumnya daripada surah Yusuf dan juga belum pada tu surah Hud. Mudah-mudahan kita sekalian dapat membaca Quran perhati pada juzuk yang ke-12 malam ni, atau kita baca hari ni, baca surat ke, supaya kita dapat ambil beberapa pengiktibaran dan juga hikmah-hikmah rusia daripada Quran untuk kita jadi cara hidup kita, dan kita baiki apa yang kesilapan kita dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk jalan yang benar, siratal mustaqim, allazi Nabi Allah kata an'amta alaihim minan nabiyyi wasiddiqin wassalihin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.